Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami ingin membentangkan berkaitan fotografi yang kami pilih iaitu Kasia Jervas. Seterusnya saya akan mengkritik satu gambar yang bertajuk Stray Cat Perseverely. Subjek utama dalam gambar tersebut ialah masyarakat yang ingin menjalankan aktiviti harian, masyarakat yang sibuk dengan aktiviti perniagaan, suasana yang sibuk berlaku di sebuah jalan. Manakala ruang pula, sekumpulan masyarakat yang memenuhi ruang dalam gambar tersebut. Suasana yang tenang dengan terdapatnya pokok di sepanjang jalan tersebut, mempunyai gambar yang tidak seimbang atau tidak stabil, mempunyai banyak ruang pada gambar tersebut. Seterusnya, media atau medium. Gambar tersebut menggunakan kesan klasikal, menggunakan kesan negatif filem, menggunakan kesan masa lampau. Seterusnya, denotatif. Penduduk kampung yang melakukan pekerjaan harian mereka. Kedudukan pokok yang tidak stabil, dapat melihat suasana masyarakat dengan lebih dekat. Seterusnya, konotatif. Terdapat penduduk untuk mengeratkan hubungan suasana masyarakat semasa menjalankan aktiviti harian. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, saling bertolak ansur dan tolong-menarung di antara masyarakat kampung. Seterusnya, gaya. Menjadi jurugambar Cervantes, menjadi jurugambar mahkamah, potret untuk ahli keluarga diraja. Konteks tambahan pula ialah beliau orang pertama dari Indonesia yang menjadi jurugambar profesional, mengambil gambar pada jarak tertentu dan menggambarkan keluasan subjek utama. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai Ganesha Chapel of the Shiva Temple. Melalui gambar tersebut, kita dapat lihat bahawa subjek utama atau pilihan adalah seni bina sebuah kuil Buddha yang menerangkan bahawa pada zaman itu agama Buddha adalah agama yang sangat kuat. Selain itu, mengenai ruang. Imej kuil Buddha yang memenuhi ruang pada gambar kerana berada di bahagian tengah ataupun bahagian hadapan. Selain itu, kita dapat lihat bahawa seni bina kuil Buddha yang berada di dalam gambar itu telah musnah pada sebahagiannya. Seterusnya, medium atau media yang digunakan adalah kesan klasik, iaitu menggunakan tona warna hitam dan putih. Denotatif yang kita dapat lihat adalah sebuah kuil Buddha yang tidak kukuh, kedudukan imej kuil Buddha yang tidak seimbang dan berada di tengah gambar, berada di kawasan yang lapang, dikelilingi kawasan yang telah dinaiki semak samud. Konotatif yang kita dapat tahu melalui gambar yang kita lihat adalah kepercayaan agama. Yang kuat bagi agama Buddha pada ketika itu adalah sangat kuat, serta masyarakat yang mengamalkan keagamaan pada waktu itu adalah sangat teguh, serta kedatangan dan perkembangan agama lain di kawasan tersebut telah menyebabkan kuil Buddha itu telah ditinggalkan. Gaya yang digunakan oleh Kasia Jervas adalah jurugambar yang mementingkan warisan dan budaya sebagai subjek utama pada karyanya. Akhir sekali, keunikan. Beliau seorang jurugambar yang mementingkan warisan dan budaya masyarakat zaman terdahulu. Akhir sekali, beliau masih mengekalkan warisan masyarakat terdahulu agar masyarakat kini dapat melihat warisan masyarakat budaya pada zaman tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Fatin Nazira binti Saleh. Saya akan mengkritik gambar yang saya telah kaji, iaitu Young Japanese Woman in the Photo Studio at Yogyakarta, Circa 1900.
Bagi subjek utama, jurugambar meletakkan seorang wanita yang mempunyai kriteria penari-penari di istana pada zaman dahulu, dan wanita tersebut menghadirkan kembali tradisi dan identiti Yogyakarta. Seperti yang kita lihat di dalam gambar tersebut, model wanita itu memegang sekutu bunga. Okey, bagi segi ruang, jurugambar menggunakan ruang potret yang berlatar belakangkan dinding. Latar belakang yang terdapat pokok-pokok bunga. Dan seperti yang kita lihat, ia membiarkan ruang tersebut kelihatan kosong. Dari segi medium, jurugambar menggunakan warna sepia ataupun coklat monokromatik. Dan pakaian yang dikenakan oleh model tersebut dari segi perhiasan dan kain bermotifkan batik Jawa. Jurugambar juga menggunakan teknik album print untuk menghasilkan karya beliau. Bagi denotatif, Yogyakarta merupakan kota yang benar-benar istimewa bagi perempuan Indonesia, dan Yogyakarta telah menjadi simbol gerakan politik perempuan untuk melawan dan membebaskan perempuan Indonesia dari penindasan. Bagi konotatif pula, jurugambar ingin menceritakan bagaimana perempuan pada zaman dahulu ingin memperjuangkan hak-hak mereka di Indonesia, dan perempuan Yogyakarta dijadikan buruh, pelacur, penari dan sebagainya, dan mereka ingin memperjuangkan isu-isu kahwin paksa, poligami dan isu perdagangan perempuan. Seterusnya, bagi gaya, jurugambar memberikan nilai estetik dan nilai unik pada sesuatu gambar yang dihasilkan. Jurugambar juga ingin menceritakan gaya hidup pada zaman tersebut. Dan akhir sekali, bagi konteks tambahan, jurugambar berhasil mengabadikan gambar seorang wanita tersebut untuk dilihat pada masa yang akan datang. Terima kasih. Seterusnya saya akan meneruskan perbincangan ini dengan gambar seterusnya, iaitu Borobudur refill. Subjek utama, gambar ini merupakan ukiran yang dipahat pada dinding. Seni ukiran ini berbentuk patung manusia. Ukiran ini dipersembahkan dengan pelbagai gaya dan perbuatan dalam ukiran yang dipahat pada patung manusia. Seterusnya, ruang. Imej yang dipaparkan tidak memenuhi skrin gambar. Imej yang ditunjukkan ini merupakan penampakan tidak seimbang kerana hanya bahagian depan sahaja yang menampakkan imej tersebut jelas. Okey, seterusnya kepada medium. Terdapat penggunaan warna yang klasik dalam gambar tersebut. Okey, foto ini menekankan penggunaan warna hitam putih. Seterusnya, denotatif. Denotatif, seni yang diukir untuk menggambarkan kehidupan orang Buddha dan budaya mereka. Ukiran ini bertujuan untuk menceritakan ajaran agama Buddha. Seterusnya, konotatif. Kebiasaannya, ukiran ini dijumpai pada bangunan seperti candi, kuil, monumen atau bangunan bersejarah yang dibina pada zaman kuno. Refill ini berkaitan dengan hukum-hukum yang sangat dalam dalam ajaran agama Buddha. Seterusnya, gaya. Jurugambar ini mempamerkan gambar yang unik dan memperlihatkan pelbagai bentuk dan reaksi refill yang diukir. Okey, jurugambar ini juga menekankan nilai estetika pada gambar tersebut. Okey, konteks tambahan. Jurugambar ini berjaya menyampaikan refill dengan berkesan melalui cara dan kaedah foto yang dipaparkan. Beliau juga mementingkan mesej dan pengajaran dalam foto tersebut. Okey, itu saja pada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyazani binti Fakrazi ingin membentangkan tentang gambar yang telah kami pilih daripada seorang jurugambar yang tersebut, iaitu Kasian Cepas, dan saya telah memilih satu gambar daripadanya adalah yang bertajuk School Made Kindergarten. Subjek utama dalam gambar ini adalah menunjukkan kanak-kanak yang sedang menjalankan aktiviti seharian mereka serta mereka sedang berkumpul di halaman perhimpunan sekolah tersebut. Seterusnya, bagi ruang pula menunjukkan suasana adanya pokok-pokok yang dapat mewujudkan ruang. Selain itu, ruang juga wujud di antara perkumpulan pelajar tersebut, iaitu dari segi jarak dengan juru gambar, iaitu Kasian Cepas. Dan selain itu, dia juga menunjukkan suasana pelajar yang memenuhi ruang dalam gambar tersebut. Bagi medium pula adalah jurugambar ini telah memilih fotografer paper. Selain itu, menggunakan hitam putih sebagai warna gambar serta menggunakan kesan negatif filem. Dan yang seterusnya iaitu denotatif. Denotatif ni kita dapat lihat dengan menunjukkan pelajar tersebut memakai pakaian sekolah. Ia juga membuktikan terdapat bahawa pada zaman dahulu telah wujud sekolah dan kita dapat melihat suasana belajar pada zaman dahulu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.